Teruskan bersama IKIM FM, pilihan utama anda. Sudah pun kita melangkah jam kedua destinasi petang Selasa ini bertemankan saya Nur Hayati Paradi. InsyaAllah bakal berkongsi dengan anda kurang lebih 30 minit ini untuk slot seterusnya, iaitu slot inspirasi usahawan. Kita nak melahirkan lebih ramai lagi usahawan insyaAllah ya menerusi segmen ini. Mudah-mudahan dapat jadikan panduan dan tips-tips itu dapat kita manfaatkan sebaik mungkin ya dalam kehidupan kita untuk menjadi usahawan. Dan waktu ini Alhamdulillah saya berada di konti bersama dengan tetamu kita. Saya lalukan kehadiran Master Azra Zainul Rashid ataupun Master Abang A atau AA. Yang mana satu kejap lagi kita tanya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih kerana hadir ke konti IKIM FM nak berkongsi dengan rakan-rakan pendengar IKIM FM ilmu keusahawanan ni, yang mana hari ni kita nak lengkapkan lagi usahawan Muslim dengan technical business dalam usaha mewujudkan 50% usahawan Muslim di Malaysia. Menarik itu sebenarnya bila kata 50% usahawan Muslim di Malaysia. Nak tahu juga sebab saya panggil Master Azra atau Master Abang A. Panggil Master Abang A pun tak apa. Itu menarik juga tu ya. Sebelum kita nak pergi lebih lanjut lagi dengan topik kita, nak tahu terlebih dahulu, kenapa Master Abang A sebenarnya? Okey, apabila kita sebut pasal nama, kita perlu ada satu jenama. Nama kita pun jenama. Ya, betul. Yeah. Dan kita akan dikenali dengan satu nama yang orang akan perkatakan sepanjang masa. Jadi apabila kita ada satu jenama, dan itulah salah satu itipati yang kita akan bincang sebentar lagi berkaitan dengan jenama dalam melahirkan usahawan Muslim, terutamanya mencapai 50 usahawan Muslim di Malaysia, insyaAllah. InsyaAllah. Dan Master Abang A adalah merupakan pengamal bertauliah metafizik sains ya, penomboran dan juga lebih dikenali sebagai MSP. MSP. Ya, dan kita nak tahu lebih lanjut juga ya berkenaan dengan itu. Dan kalau boleh sebagai permulaan ini, tajuk pembincangan kita tentang melengkapkan usahawan Muslim dengan technical business dalam usahawan mewujudkan 50% usahawan Muslim di Malaysia. Sebenarnya kat Malaysia ni tak sampai 50% ke sebenarnya? Belum lagi. Anggarannya dah berapa sebenarnya? Anggaran kalau kita untuk mencapai 30% pun masih kita boleh petikaikan lagi. Jadi untuk melahirkan lebih ramai usahawan Muslim, kita memerlukan satu komitmen dan satu teknikal dari segi bisnes yang perlu kita faham. Sebenarnya ramai yang ingin memasuki bidang perniagaan. Betul. Tapi apabila sampai satu-satu cabaran, berlakunya macam-macam perkara-perkara yang boleh menjatuhkan motivasi dan sebagainya, dia terhenti di situ. Ya, kadang-kadang bukannya belum mula, awal tu pun dah cabaran dah. Betul. Sebenarnya bagi usahawan-usahawan, perkara yang perlu diberi penekanan terlebih dahulu ialah, aku ni sesuai nak buat bisnes apa. Betul. Ramai yang mengikut. Aku nak buat A, dia pun nak buat A. Buat bisnes B, nak buat bisnes B. Akhirnya terkontang-kanting, akhirnya malas. Ya, ABC tak ada. Tak ada. Itu yang menjadi topik yang perlu kita beri perhatian sebenarnya. Betul. Dan sebab itulah juga kita bawakan Master Abang A kita di konti IKIM FM untuk berkongsi. Dan bila cakap tentang itu, nak sentuh sedikit tentang bisnes Master Abang A sendiri. Apa dia sebenarnya? Okey, sebenarnya kepakaran kami daripada syarikat yang diberi nama Vidu Training and Consultation. Vidu? Adalah untuk membantu lebih ramai usahawan-usahawan, terutamanya usahawan-usahawan Muslim. Okey, mengenal pasti sebenarnya, sebab setiap orang ada kecenderungan untuk memasuki bisnes-bisnes tertentu. Masalah yang berlaku, yang paling kritikal berlaku ialah dia suka saja nak masuk saja apa-apa bisnes. Orang masuk bisnes, dia pun masuk bisnes ni. Orang masuk bisnes tu, dia pun masuk bisnes tu. Jadi akhirnya berlakulah apa yang dikenali sebagai istilah yang biasa kita gunakan, langgar dinding. Langgar dinding. Jadi apa yang berlaku daripada diri kita, bermula daripada kita diberi nama sekalipun, Allah dah susun dah sebenarnya. Jadi pattern ataupun apakah bidang bisnes yang sesuai, sebab semua orang insya-Allah boleh buat bisnes. Semua orang insya-Allah boleh buat bisnes. Tapi apabila kesilapan memilih jenis perniagaan, itu yang mengakibatkan berlakunya kegagalan. Allah memang dah tentukan, cuma kita nak merancang ke situ ya. Ya, bagaimana yang persoalan yang penting juga, bagaimana kita nak kenal pasti kita ni sesuai bisnes apa. Betul. Okey. Biasanya apabila seseorang yang ingin berkecimpung dalam satu-satu perniagaan, dia kena jelas
satu yang kita cenderung pada minat? Sebenarnya cenderung pada minat atau bagaimana sebenarnya kita nak tentukan? Sebenarnya kita ada cara sebenarnya bagaimana cara-caranya? Okey, cara-caranya yang pertama sekali ialah seperti kita mulakan balik daripada apabila kita beri nama. Bermula apabila kita dilahirkan. Okey. Nama tersebut sebenarnya telah pun diberikan ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul, ibu bapa yang beri nama tersebut, tapi yang mengilhamkan nama tersebut ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah kurniakan bersama dengan nama tersebut bersama dengan perangai. Package tu. Ya. Dan insya-Allah dengan melalui apa yang kita lakukan semasa business coaching kita, okey, kita akan jelaskan perkara ini. Menjelaskan perkara ini, dan pendekatan yang kita gunakan ialah metafizik sains penomboran. Itu yang kita gunakan, itulah kepakaran yang kami gunakan. Maksudnya menjadi coaching lah ya. Ya, betul. Setiap peniaga yang nak memulakan perniagaan ataupun yang sedang mana satu. Okey, sebagai contoh, katalah kita lihat daripada nama DJ sendiri. Saya. Okay, senang. Saya berdebar. Senang kita buat sebagai contoh Okey. Nama DJ ialah Nur Hayati. Betul. Okey. Nur Hayati, daripada nama insya-Allah Allah kurniakan yang pertama sekali seorang pemimpin yang hebat. Amin. Daripada nama tu sendiri, Dan pada masa yang sama insya-Allah senang dapat duit. Amin. Senang dapat duit. Dan kalau kita lihat lebih mendalam lagi, macam-macam peluang datang. Yang menjadi dalaman ialah dalam hati ada taman. Dalam hati ada taman. Maksudnya apabila melihat satu-satu perkara yang mungkin menyayat hati sebagainya, mudah menitiskan air mata. Itulah nama Nur Hayati. Saya nak mengiyakan pun saya bimbang, tapi kebanyakan memang tak layak. Maknanya ini diambil dari segi penomboran juga, metafizik sains penomboran tersebut. Metafizik sains penomboran. Baik. Apabila kita sebut berkaitan dengan, sebagai contoh, okey, apabila kita sebut berkaitan dengan nombor, memang kita akui ada orang yang berasa mungkin kurang selesa dan sebagainya. Ya, betul. Okey. Baik. Kenapa kita sembahyang asar pukul 4.15? Okey. Ada yang menjelaskan, kita tengok dari segi bayang-bayangnya, supaya waktu itulah masuk. Kalau begitu, macam mana kita tentukan 4.15 pada tahun 2014? Tentulah ada pengiraan dia. Tentu ada panduan dia. Itu yang kita gunakan, yang kita gunakan. Okey. Dan hasil kajian kami sebanyak lebih kurang 3 tahun, okey, ketepatannya insya-Allah 98%. Itu yang kita nak tahu lebih kena jumpa dengan Master Abang A kita. Tak perlu jumpa saya pun tak apa. Kita bersama DPIM, datang saja ke DPIM, insya-Allah kita akan membantu sebenarnya. Kita mengalu-alukan daripada melanggar dinding, baik mencari sesuatu untuk mendapatkan mungkin khidmat nasihat. Betul. Mungkin untuk menjelaskan lagi perjalanan bisnes kita supaya kita tak langgar dinding lagi. Perkataan yang favorite petang ni melanggar dinding. Melanggar dinding. Jadi pastikan anda tidak melanggar dinding. Itu kita hadirkan coach di sini untuk coaching kita, Master Abang A kita. Dan ramai usahawan macam mana yang abang Master Abang A nyatakan tadi di awal tadi, ramai usahawan nak berniaga, tapinya ramai juga yang terkandas, langgar dinding dan sebagainya, dan ramai juga yang bersemangat tapi tak membawa mereka ke mana-mana. Apa yang menghalang? Itu satu perkara. Dan berdasarkan pengalaman dalam memberi sesi business coaching juga, SME business coaching, corporate business coaching, malam dalam personal coaching sendiri, kita boleh nampakkan ataupun kita boleh kategorikan kekangan dan juga cabaran yang dihadapi oleh usahawan. Dan kalau boleh diperinci sedikit, Master Abang. Baik. Okey, sepanjang saya menjalankan coaching ataupun memberi khidmat nasihat kepada usahawan-usahawan. Sebenarnya usahawan-usahawan kita ni pelbagai. Daripada skala kecil sehinggalah skala yang besar, termasuk melibatkan kekeluargaan sekalipun. Kita dapat kategorikan 9 perkara yang perlu diberi perhatian apabila kita menjalankan perniagaan. Yang pertama sekali ialah dari segi pengurusan. Dari segi pengurusan. Yang kedua ialah dari segi pemasaran. Yang ketiga ialah dari segi pelaburan jangka panjang syarikat. Yang keempat pula ialah dari segi SOP. Yang kelima ialah dari segi human resource ataupun pengurusan sumber manusia. Yang keenam ialah dari segi pengurusan kewangan.
Yang ketujuh ialah pengembangan dari segi JV, cawangan ataupun business partner. Yang ke-8 ialah dari segi pengoperasian syarikat tersebut. Dan juga yang ke-9 yang penting ialah penjenamaan ataupun branding. Itu 9 langkah. 9 kategori. Yang perlu ada. Kategori-kategori ini sepatutnya ada sebelum kita mulakan perniagaan ataupun di tengah-tengah ataupun bagaimana sebenarnya. Mungkin ada sebahagian kita ni dah mula perniagaan tapi dia tak ada pun 9 kategori ni, bagaimana? Okey, baik. Ke-9 ni amat perlu. Ya, amat perlu. Sebagai contoh, kebiasaannya apabila bagi mungkin orang yang baru, individu yang baru berkecimpung dalam dunia perniagaan. Contoh kita ambil mungkin jual kerepek. Ya, okey. Perkara-perkara memang dah ada dah. Dari segi pengurusan macam mana? Okey, macam mana nak order, sebagainya, itu pengurusan. Lepas tu kita juga memikirkan dari segi pemasaran macam mana. Secara tak langsung 9 ini adalah sebagai panduan sebenarnya kepada usahawan, okey, dan boleh dijadikan sebagai satu checklist. Ya, checklist apa kekurangan dan apa kelebihan, ataupun mungkin juga kita boleh jadikan dia sebagai pengembangan kepada satu-satu perniagaan. Baik, Mas, daripada kategori-kategori yang dah nyatakan tadi, kalau boleh kita nak tahu juga apakah kategori yang paling penting, wajib dan harus ada yang perlu diberi perhatian sebenarnya. Itulah yang baru kita bincang awal tadi, kenapa ada master Abang A kan. Okey, yang paling penting sekali yang perlu diberi perhatian ialah dari segi penjenamaan. Mungkin kita tak perlu ada barang lagi pun sebenarnya, okey, untuk memulakan perniagaan. Sebagai contoh, kita kembali balik kerepek juga sebagai contoh. Okey, tak perlu kita pergi ke mungkin di Banting mungkin banyak kerepek sebagai contoh. Pergi sana beli satu lori, lepas tu dah penuh dalam rumah. Okey, baru nak fikir kat siapa kau jual. Sebaliknya, yang paling bagus sekali ialah apabila kita dah ada jenama, dah ada brand. Sebagai contoh, okey, kalau kita dah ada brand, maka kita tak perlu pun ada produk lagi. Kita gunakan brand tersebut. Okey, pada masa sama memanglah kita dah kena pasti kat mana sumber untuk dapatkan produk itu. Jualkan secara online ataupun jualkan secara flyer dan sebagainya. InsyaAllah dengan brand tersebut kita dah mula dapat klien ataupun dapat pelanggan sebenarnya. Paling utama dia ada brand tu. Ya, brand amat penting. Everything is brand. Anak dilahirkan pun pertama yang akan difikirkan nama. Ya, betul. Ya, selain daripada kesihatannya, nama tu penting ya untuk diletakkan, dan itu juga yang penting untuk jenama ataupun produk ataupun servis yang bakal diadakan ataupun diwujudkan dalam perniagaan, insya-Allah. Dan kalau bolehlah Master kongsikan ilmu macam mana sebenarnya nak mencipta jenama yang sesuai. Tips mungkin ya. Baik. Saya perhatikan kebanyakannya, terutamanya peniaga-peniaga kecil-kecilan, ya, banyak menggunakan nama maksudnya nama dalam perniagaan dia. Sebagai contoh, Maklimah Enterprise, ya, ataupun apa saja nama. Jadi kita boleh gunakan nama, tapi yang motif utama yang saya ingin bawa kepada sidang pendengar kat sini ialah kita bukannya menjual maklimah tu, kita menjual produk ataupun perkhidmatan, ya. Sebagai contoh, okey, kita ambil barang lain pula lah, tadi kerepek je kan. Okey, katalah kerisik, ya, kerisik. Baik, kerisik, apa yang membezakan kerisik A dengan kerisik B? Okey, dia tetap kerisik, tetapi apabila kita dapat menjenamakan kerisik tersebut, ya, jadi dia membezakan kenapa kita perlu beli pada kerisik yang A bukan kerisik yang B. Baik, untuk menjawab soalan tadi, bagaimana kita nak mencipta jenama? Okey, letakkan diri kita sebagai pelanggan. Apa yang kita mengharapkan sebagai pelanggan kalau kita beli kerisik tersebut? Apa yang kita harapkan pelanggan dapat? Nilai yang dia dapat, mungkin sedap, mungkin sekali makan dia akan ingat sampai bila-bila. Ya, mungkin harum, ya, harum. Okey, tidak hangus dan sebagainya, ya. Jadi gunakan perkataan-perkataan tersebut. Katalah kita ambil contoh, kerepek sedap, okey, ataupun kerisik sedap. Jadi sedap tu kita namakan dia sebagai brand bagi kerisik tersebut. Ya. Cuma sekarang ni
Kalau kita pergi untuk pendaftaran, memang tak dapatlah perkataan sedap. Dah ada dah syarikat lain yang gunakan. Ya, betul. Jadi bagaimana kita nak atasi perkara macam ni? Kita ada beberapa carangan. Yang pertama sekali mungkin kita translatekan ataupun kita ubah dia punya bahasa Malaysia menjadi bahasa mungkin Latin. Ataupun dalam bahasa French. Mungkin bunyi dia mungkin Letizia Crepit. Sesuatu Letizia Crepit, padahal Letizia tu membawa maksud mungkin sedap ataupun cantik sebagainya. Jadi itulah mungkin tips lah yang saya dapat kongsi dengan pendengar pada petang ini. Nama tu doa, macam manusia juga nama tu doa. Jadi kalau kata kerisik sedap, memang sedap lah tu kerisik. Setiap hari orang sebut nama tu kerisik sedap, kerisik sedap. Nak kena bayar ke ni? Sebab bagi tips ni. Okey, ni tak bayar. Ini free. InsyaAllah. Dan tadi Master, kalau kita kongsikan tadi tentang tajuk perkongsian kita. Dan bagi anda rakan pendengar KPMM, saya hampir terlupa. Bagi anda kalau nak sama-sama berinteraksi juga, boleh hubungi kami di talian untuk sama-sama berkongsi soalan di 0362051500, di Facebook ikim.fm. Juga anda boleh letakkan soalan anda di ruangan komentar yang disediakan melalui SMS juga. Typekan IKIM, jarakkan persoalan anda dan hantar ke 39111. Twitter Radio IKIM FM. Juga anda boleh lontarkan soalan anda di sana. InsyaAllah bakal berkongsi bersama dengan tetamu saya petang ini, Master Abang E. InsyaAllah bila kata tentang tajuk kita tadi, nak melengkapkan usahawan Muslim dengan technical business dalam mewujudkan, dan kita usaha mewujudkan 50% usahawan Muslim di Malaysia. Jadi antara lain, apa yang dimaksudkan dengan teknik bisnes itu sendiri, Abang E? Baik. Master Abang E. Apabila kita berkata tentang technical business, bermula tadi apa yang saya nyatakan tadi, kita kena pasti kita ni sebagai seorang usahawan sesuai dalam bidang perkhidmatan ataupun dalam bidang produk. Itu adalah technical. Kemudian setiap orang ada dia punya pola ataupun kecenderungan untuk nak menjual. Kalau produk jenis apa, kalau perkhidmatan jenis apa. Mungkin kalau kita cerita dari segi, kita ambil satu contoh, satu business networking. Kalau kita tak faham tentang technical business, matlamat dia masuk satu syarikat networking hanya menjual. Apa yang kita perlu faham dari segi technical business ialah, mungkin kita ada dua individu A dan individu B. Individu A ni lebih kepada memang suka bercakap, memang suka sharing. Yang individu B memang suka menjual. Jadi bagaimana nak menjual satu produk, katalah dia nak jual produk X. Jadi cara individu A menjual, dia kena buat ceramah. Dia kena ada satu majlis. Itu kecenderungan dia. Sebab apa? Dia suka bercakap. Manakala individu B pula, dia suka jual produk, dia mesti pergi one to one. Jadi barulah menjual. Tapi apabila kita tak faham berkaitan dengan technical business ni, dia akan hentam ke rumah, dia ikut ikut macam ni. Jadi dia pun ikut macam ni, tak jadi, ikut jadi tak jadi. Last kali apa yang berlaku? Dia akan quit. Dia akan berhenti. Sebab tapi apa? Ada orang buat try and error ni. Betul. Try and error ni tu yang jadi langgar dinding. Nasib baik tak ada langgar dinding kalau nasib kurang baik memang langgar dinding. Itu secara umum lah dari segi technical business. Kemudian kita teruskan lagi, apabila seseorang dah pun mungkin dah betul dah bisnesnya, dia tengok dari segi cash flow kurang masuk. Kita tengok kenapa, apa sebenarnya yang berlaku. Jadi kat situ mungkin kita kembali balik kepada branding tadi. Adakah branding ataupun nama produk tersebut sesuai dengan nama yang kita beri? Ini ada sedikit berkaitan dengan wave ataupun gelombang. Jadi kalau kita nak orang tu sedap, so kita gunakan perkataan sedap tadi. Kalau kita ambil perkataannya, mungkin perkataan dia tak sedap, memang tak akan datanglah ambil. Itu dari segi menggunakan nama. Contoh paling mudah lah, apabila kita sebut berkaitan dengan benda-benda yang macam berkaitan dengan gelombang, berkaitan dengan wave ni, mungkin DJ Nur Hayati pernah waktu kecil-kecil dulu apabila sakit, beguk dan sebagainya, orang menggunakan nila. Adakah sebab bahan kimia yang ada dalam nila tu mengakibatkan beguk dia baik? Bukan. Sebenarnya
warnanya ialah warna biru. Gelombang warna. Itulah metafizik. Kan dalam secara tak langsung dah masuk, kita boleh memahami apa itu metafizik yang diaplikasikan oleh Master betul. Abang A. Selain daripada itu, okey, untuk kita melihat pula dari segi penjenamaan tadi, okey, bagaimana kita nak atasi benda tu, bagaimana kita nak atasi. Contoh tadi, sebagai contoh, kewangan tak berapa memberansangkan, right? Daripada nama kita tengok, secara metafizik kita akan lihat, okey, rupa-rupanya kekuatan pada syarikat ni lebih kepada marketing sebagai contoh. Marketing. Jadi dia banyak menggunakan duit kepada marketing. Sebab itu duit tak masuk. Jadi kita tengok kekuatan, sekali lagi, marketing ialah kekuatan dia. Dari segi kelemahan dia, hasil daripada kajian kita, dari segi keuangan. Maksudnya dia tak ada kepakaran kewangan. Kalau dia nak gajikan seorang accountant mungkin 3-4 ribu. Okey. Jadi apa yang perlu buat untuk merendahkan kos? Cara yang terbaik ialah JV. Cara yang terbaik mungkin outsource, supaya mungkin outsource sekarang ni untuk bahagian kewangan mungkin dalam 2-3 ribu sahaja setahun. Jadi kat situ dia dah boleh dah. Sebab kekuatan dia bukan kekuatan dari segi pengusaha kewangan, kena bagi kat orang lain. Dalam pola kehidupan dia tu, dalam bisnes dia tu, kewangan bukan dia punya strength. Jadi kena bagi orang lain. Kat situlah kenapa melalui DPIM kita bergabung di bawah satu bumbung, sebab kita takkan boleh buat semua perkara pada satu masa. Betul. Kita kena bergabung. Sebab itulah wujudnya DPIM. Dan kita ada satu lagi unit iaitu Rakan Jihad Bisnes, yang akan membantu. Dia punya kata kunci dia, jangan berniaga seorang. Ya, betul. Okey, berniagalah ramai-ramai. Setiap orang tu ada kekuatan masing-masing. Kekuatan masing-masing. Kekuatan itulah yang kita nak kongsikan. Dan waktu ini kita nak kongsikan juga soalan daripada rakan pendengar kita. Menghubungi kami di talian di 0362051500. Bersedia rakan di sana. Siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa tu? Saya Abu Waladi. Abu Waladi dari Kajang. Silakan. Okey. Saya ingin tanyakan satu soalan. Saya ni memang obses terhadap perniagaan lah. Walaupun saya makan gaji, saya bekerja sebagai guru, dan saya sangat obses pada perniagaan. Saya terlalu minat. Kalau ada artikel atau perancangan berkaitan dengan perniagaan, saya akan ikutilah. Dan saya telah menjumpa berbagai jenis perniagaan. Dari segi servicing pun saya pernah buat, perniagaan berbentuk perkhidmatan, perniagaan berbentuk IKS pun pernah saya buat. Dan sehingga sekarang saya masih lagi meneruskan perniagaan dalam bentuk perkhidmatan, supply keripik, dan baru-baru ni saya menjumpa perniagaan coklat buatan sendirilah. So, cuma apa masalah saya nak minta pandangan daripada tuan panel. Saya tak nampak kat mana kekuatan saya dalam perniagaan tu, sebab bila saya buat perniagaan dalam perkhidmatan, meletup kejap, lepas tu dia akan slow balik. Dalam produk lain tu macam keripik, ada kalanya memang jualan sebulan sampai 7-8 ribu kan, lepas tu dia akan slow balik. Yang coklat ni pun saya juga cuba sekali meletup, lepas tu dia akan slow balik. Jadi saya ni sendiri ke jenis yang tak konsisten ke, ataupun pandangan yang tadi begitu tentang metafizik nombor kan, tak pandangan macam mana? Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, terima kasih kepada Encik Abu Waladi. Okey, daripada secara metafizik sains penomboran, saya lihat Encik Abu Waladi adalah seorang yang kekuatan Encik Abu ialah menggunakan suara. Okey, jadi Encik Abu tak berapa sesuai dalam dari segi menjual produk. Okey, gunakan suara untuk menjalankan produk boleh. Maksudnya ialah, okey, apa yang kita boleh bantu, Cik Abu boleh datang ke DPIM. Kita akan bincang dengan lebih lanjut lagi. Sebab macam-macam Cik Abu telah lakukan, okey, dari segi SMB dan sebagainya. Okey, cuma apa yang saya boleh cadangkan kepada Cik Abu ialah seorang yang amat kreatif. Memang macam-macam idea yang datang, sebab itu macam-macam buat. Saya tu boleh buat coklat sendiri dan sebagainya. Betul, macam buat. Cuma yang saya nampak mungkin cadangan ini belum kita berjumpa lagi. InsyaAllah kalau kita berjumpa, kita boleh cadangkan Cik Abu memberi training dalam membuat coklat.
Itu pun cabang bisnes juga. Ya, betul. Sebab saya nampak lebih ke arah menggunakan suara yang saya nampak daripada Cik Abu, hasil perkongsian Cik Abu tadi. Ya, itu dia. Mungkin lebih meletup-letup lagi ya. InsyaAllah. Bagaimana Cik Abu nyatakan tadi. Dan Master, kalau kita boleh patah balik sikit tentang kategori yang Master Abang I nyatakan tadi, ada 9 semua sekali. Jadi kalau kita nak kongsikan bagaimana Master mengkategorikan satu-satu bisnes dan apa kekuatan ataupun apakah perkara-perkara yang boleh diperbaiki sebenarnya. Baik, sepanjang kita bersama DPIM dan juga RJB, Rakan Jahat Bisnes, kita telah pun bekerjasama dengan pelbagai pihak dalam DPIM itu sendiri. Dan alhamdulillah kita dapat macam-macam idea dari segi sumbangan yang diberikan, dan secara umumnya kita boleh berikan cara bagaimana kita nak mengkategorikan 99 perkara ini kepada 3 fasa. 3 fasa. Fasa yang pertama, kita akan melakukan diagnosis. Maksudnya daripada syarikat tersebut, apa dia punya kekuatan dan juga apa dia punya kekurangan daripada 9. Maksudnya mungkin kekuatan sebuah syarikat tersebut, dia ada marketing, dia ada pengurusan kewangan yang bagus, dia ada branding yang bagus, tapi duit tak masuk. Jadi yang duit tak masuk tu kita akan bagi perhatian dalam fasa 2. Jadi kita groupingkan, kita kumpulkan mengikut kategori berkaitan dengan kewangan saja. Jadi dalam grup tersebut, masalah yang sama kita kumpulkan dalam kumpulan yang mempunyai masalah ataupun kekurangan yang sama. Senang apabila kita bercakap dalam nada yang sama, mereka akan beri perhatian. Kemudian fasa yang ketiga pula ialah lebih kepada one to one. Itu lebih teknikal lah, teknikal business. Kita akan pergi lebih dalam bagaimana kita dapat membantu usahawan-usahawan ini. Ya, itu yang paling penting sekali. Nak membantu tu, kata kunci membantu tu sangat perlu dalam perniagaan. Dan kalau boleh kita nak, bila kita tentang perbincangan kita ni memang agak luar daripada kotak fikiran kita lain daripada yang lain. Alhamdulillah, kalau boleh Master dalam beberapa minit yang tinggal ni, memang kita ada beberapa minit je, kurang lebih dalam 5 minit ini, apakah pesanan Master kepada semua usahawan di luar sana? Dan, tapi sebelum tu, ada satu soalan kita nak jawabkan dulu daripada rakan pendengar kita di Facebook, daripada Siti Aziah Abdul Rauf. Dia kata, jika perniagaan itu perniagaan dropship ataupun stokis, adakah dia dikira sebagai usahawan juga? Sebab dropship ataupun stokis ni menjual produk yang bukan jenama sendiri. Macam mana? Jawapannya ialah satu perniagaan. Satu perniagaan juga. Okey, itu perniagaan yang smart sebenarnya. Sebab apa? Kita tidak menggunakan modal. Ini dikategorikan sebagai perniagaan atas angin. Jadi perniagaan atas angin ni tanpa modal sebenarnya boleh menjana pendapatannya lebih lagi kalau betul dengan konsepnya. Apa saja perniagaan, ramai mungkin usahawan keliru tentang perniagaan. Perniagaan tak semestinya kalau dapat duit barulah itu perniagaan. Atau kalau ada produk sendiri itu baru perniagaan. Barulah perniagaan. Bukan. Perniagaan semudah senyuman sebenarnya. Sebab apabila kita senyum orang, kita akan dapat senyuman. Itu juga perniagaan, dan itu juga adalah sedekah sebenarnya kan. Jadi itulah jawapan kepada Cik Siti Aziah tadi. Dia adalah satu perniagaan yang sebenarnya berpotensi besar sebenarnya. Dan kalau kita kongsikan pesanan terakhir lah daripada Master Abang A kita untuk rakan pendengar kita di luar sana yang mula dah berkecimpung dalam bidang keusahawanan ini. Baiklah, kepada DJ Nur Hayati, saya mengucapkan terima kasih lah kerana diberi peluang untuk berkongsi pada petang ini. Baiklah, tuan-tuan dan puan, jika selama ini kita sering melanggar dinding, mencuba pelbagai cara, macam-macam kita buat, sebenarnya itu juga adalah rezeki yang Allah nak bagi kepada kita sebenarnya, supaya kita tarik sekejap handbrake kita, kita fikir sekejap apa yang sebenarnya yang Allah nak beri kepada kita. Ramai sepanjang saya berkongsi dalam bidang konsultansi, terutamanya business coaching, seolah-olah menyalahkan takdir. Jadi sebenarnya apa saja yang berlaku, jatuh ke naik ke apa, semua ada dia punya rahmat dia sebenarnya. Jadi bagi siapa yang sering menghadapi masalah seperti ini, pesanan saya ialah datanglah, carilah seseorang, carilah mungkin ada organisasi, dan saya bagi pihak
Dewan Perdagangan Islam Malaysia mengalu-alukan tuan-tuan dan perempuan di luar sana, sebab kita ada kepakaran yang cukup hebat, sebab di bawah kita ramai usahawan-usahawan, tak kira sama ada daripada skala kecil sehingga skala besar, termasuklah hikmat nasihat yang kita berikan seperti yang kita berikan kepada Encik Abu Waladi tadi. Dan insyaAllah dia akan menemui jawapan kepada persoalan yang sering bermain di fikiran. Jadi senang saja, layari saja website kita iaitu www.dpim.com.my atau boleh menghubungi 0320870221 Dewan Perdagangan Islam Malaysia. InsyaAllah kita akan membantu terutamanya meningkatkan ekonomi usahawan Muslim kita, terutamanya dalam bidang technical business. Wallahualam. InsyaAllah. Saya dah mula tertarik dengan metafizik sains penomboran ini. Bagaimana yang Master Abang A lakukan. InsyaAllah kita akan panjang-panjangkan satu masa lagi. Kita akan jemput lagi untuk kita berkongsi lebih banyak lagi. Dan perniagaan itu semudah senyuman, ni kata Master sebentar tadi. Dan semoga kita dapat bergerak secara berjamaah, kerana berjamaah itu membawa berkat. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Master Abang A atas perkongsian pada petang ini, menerusi inspirasi usahawan. Semoga memberi inspirasi, memberi dorongan yang lebih kuat lagi untuk memulakan perniagaan dan menjalankan usahawanan anda dengan lebih bijak dan lebih berjaya lagi, insya-Allah. Saya terima kasih sekali lagi. Sampai bertemu lagi lain masa. Selamat berjaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.